Bab nuzulil fitan kamawaqi'al qatr. Hadis-hadis ni kita sudah baca dah baru ni, dan terjemah pun terjemah dah. Itu bab turunnya fitnah seperti titisan hujan. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Usamah bahawa Nabi SAW pernah menjenguk dari atas salah satu benteng di Madinah. Kemudian baginda bertanya, adakah kamu nampak apa yang saya nampak? Sesungguhnya saya nampak tempat-tempat berlaku fitnah di celah-celah rumah-rumah kamu, seperti tempat titisan hujan. Tempat-tempat titisan hujan. Dengan sanad satu lagi sama juga maknanya hadis itu. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun, akan ada beberapa atau banyak fitnah, al-qa'id fiha khairum min al-qa'im, orang yang duduk di dalam fitnah itu, pada ketika berlaku fitnah itu, lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Sesiapa yang tasyarrafa laha, man tasyarrafa laha, sesiapa yang mengintai ataupun menengok fitnah itu, menjenguk-jenguk atau mendedahkan dirinya, boleh berlaku lagi tasyarrafa, tastashrifu, fitnah akan menyeretnya. Asal makna dia, fitnah juga akan menengoknya, akan mengintainya, menjenguk dia. Maksudnya fitnah akan menariknya. Dan sesiapa yang mendapati pada ketika berlaku fitnah itu malja'an, tempat berlindung, falya'udz bihi, dia hendaklah berlindung di tempat itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah lagi, cuma dalam riwayat ini Abu Bakar bin Abdurrahman menambahkan cerita dia gitu, iaitu sembahyang minas salah, berkenaan dengan sembahyang. Nabi ada sebut ada antara sembahyang itu satu sembahyang, sesiapa yang terlepas sembahyang itu, faka'annama wutira ahlahu wa malahu, seolah-olah dia kekurangan ahli keluarga dan harta bendanya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, akan berlaku fitnah orang yang tidur. Pada ketika berlaku fitnah itu lebih baik daripada orang yang jaga, yakni yang tidak tidur. Yang tidak tidur, yakni yang jaga, yang sedar, lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Sesiapa yang mendapati tempat perlindungan atau tempat lari, tempat bersembunyi, falyasta'idz, dia hendaklah bersembunyi ataupun melarikan diri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Uthman Asy-Syahham, katanya saya dengan Farqad As-Sabakhi pernah pergi bertemu dengan Muslim bin Abi Bakrah ketika beliau berada di kebunnya. Kami pun masuk menemuinya. Lalu kami berkata, tanya dia,
hal sami'ta abaka yuhaddithu fil fitan hadithan, adakah pernah engkau mendengar ayahmu menceritakan apa-apa hadis berhubung dengan fitnah? Jawab Muslim, ya, saya ada dengar Abu Bakrah menceritakan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti akan ada banyak fitnah. Ketahuilah. Kemudian ada juga fitnah di mana orang yang duduk pada ketika berlakunya fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ketahuilah, apabila ia menimpa ataupun berlaku, maka sesiapa yang ada unta, dia hendaklah pergi kepada untanya, dan sesiapa yang ada kambing, dia hendaklah pergi kepada kambingnya, dan sesiapa yang ada tanah, yakni ada kebun, dia hendaklah pergi ke kebunnya. Kata perawi, maka ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak ada unta, tidak ada kambing, dan tidak ada kebun? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil pedangnya lalu dipukulnya bahagian tajam pedang itu pada batu supaya jadi tumpul lah, supaya jadi tumpul. Thumma liyanju, kemudian dia hendaklah menyelamatkan diri atau melarikan diri jika dia dapat menyelamatkan diri. Ya Allah, adakah saya telah sampaikan? Ya Allah, adakah saya telah sampaikan? Ya Allah, adakah saya telah sampaikan? Ini kita pakai istifham di sini, istifham takriri. Boleh juga kalau kita terjemah begini, bukankah saya telah sampaikan? Bukankah saya telah sampaikan? Gitu. Mana bukankah? Kata perawi, maka ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika dia dipaksa? Jika saya dipaksa sehingga saya dibawa pergi ke salah satu daripada dua saf yang bertelingkar ataupun hendak berperang itu, atau syak perawi kepada salah satu daripada dua golongan, dua pasukan, maka ada seseorang menetak saya dengan pedangnya atau terlepas anak panah lalu membunuh saya, macam mana? Dia kata, dia tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia akan membawa pulang. Asal mana ayabu, membawa pulang, mana dia akan dapat. Orang yang buat begitu akan pulang dengan membawa dosanya dan dosamu, dan ia akan menjadi ahli neraka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Uthman Ash-Shaham lagi, serupa tadi serupa dengan hadis Hamad hingga ke akhirnya. Cuma hadis Waqi' berhenti setakat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia dapat melarikan diri. Adapun yang selepasnya dia tak ada sebut dalam riwayat ni, tidak seperti riwayat sebelum ini. Kemudian hadis yang selepas ini juga telah dibaca dah, kita terjemah saja. Jadi babnya, babun idza tawajahal musliman bisayfaihima. Ini bab apabila dua orang Islam atau dua pihak Islam berhadapan, bersemuka dengan pedang masing-masing. Mana nak perang lah. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ayyub dan Yunus daripada Hasan daripada Ahnaf bin Qais, katanya, saya pernah keluar dengan tujuan pergi kepada orang ini, orang yang tertentulah. Tiba-tiba saya bertemu dengan Abu Bakrah menemui saya. Dia pun tanya,
kamu hendak ke mana Ahnaf? Kata Ahnaf, saya pun jawab, saya hendak menolong anak pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah Ali. Mana saya nak pergi tolong Ali dalam nak perang. Qala kata Ahnaf, Abu Bakrah pun kata kepada saya, wahai Ahnaf, balik. Sebab saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam bersemuka, berhadapan dengan masing-masing pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Qala kata Ahnaf, kata Abu Bakrah, saya pun kata, atau Syak Perawi, ada orang kata, wahai Rasulullah, ada orang tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini yang membunuh, tak apalah, maksudnya kita fahamlah kenapa dia masuk neraka. Bagaimana dengan yang kena bunuh? Nak jawab Nabi SAW, sebabnya dia juga hendak membunuh saudaranya, dia juga ada niat begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ahnaf bin Qais daripada Abi Bakrah, katanya Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang kena bunuh masuk neraka. Dengan sanad satu lagi serupa juga, hadisnya maknanya sama, seterusnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abi Bakrah lagi, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, idzal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi silah fahuma fi jurfi jahannam fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'an. Apabila dua orang Islam masing-masing membawa senjatanya kepada saudaranya, maka kedua-duanya berada di jurang, di tepi jurang neraka Jahannam. Apabila salah seorang membunuh yang seorang lagi, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hammam bin Munabbih, katanya ini ialah termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku hatta taqtatila fi'atan 'azimatan, dua pasukan yang besar, wa takunu bainahuma maqtalatun 'azimah wa da'wahuma wahidah, peperangan besar akan berlaku di antara dua golongan itu, sedangkan dakwaan masing-masingnya adalah sama. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku sehingga banyak berlaku pembunuhan, banyak berlaku al-harj. Mereka bertanya, apa itu al-harj wahai Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, pembunuhan banyak berlaku. Itulah. Kita tengok saat ni dua bab yang pertama, bab turun fitnah. Fitnah tu turun mencurah-curah. Dan apa fitnah tu? Nabi SAW mengumpamakan dengan titisan hujan. Hujan menitik jatuh tu, nampak? Maksudnya bertubi-tubi lah, berterusan. Fitnah tu berlaku dengan banyak dan berterusan, seperti air yang menitik tu kan, berterusan menitik, dan kita boleh tengok begitu.
Itulah tajuknya. Di dalam syarah Imam Nawawi sebenarnya itu tak ada tajuk kecil ni, tak ada. Dia masuk bawah tajuk besar belaka. Tapi di dalam kitab-kitab lain ada sebut. Sebab kita maklum dah, Imam Muslim dia tidak buat tajuk. Jadi hak saat ni, hak kita baca saat ni bukan tajuk Imam Nawawi. Sebab tajuk Imam Nawawi tak ada, dia tak buat sini. Dia tak buat sini. Tak apalah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Usamah bahawa Nabi SAW pernah pada suatu hari dia jenguk daripada salah satu benteng di Madinah. Kalau kata benteng ni biasanya orang-orang Yahudi lah, duduk dia, orang Yahudi duduk di kawasan-kawasan yang berbenteng, mereka duduk dalam tu lah. Tapi kan seperti mana kita maklum, di akhir hayat Nabi SAW, mereka sudah dihalau daripada Madinah. Sudah dihalau daripada Madinah, pergi ke Khaybar, pergi duduk di Khaybar. Jadi di Madinah tu tinggal benteng-benteng tu. Kira-kiranya Nabi SAW pernah naik atas benteng tu sekali. Dia tengok, dia jenguk, dia tengok. Lepas tu dia pun kata, nampak hak saya nampak, hak saya nampak. Saya nampak orang lain tak nampak. Saya nampak, kata dia, tempat jatuh fitnah tu di celah-celah rumah kamu, seperti mana jatuhnya titisan hujan. Supaya orang nampak hujan jatuh, nampak fitnah. Jadi ni benda ni hak Rasulullah SAW nampak, bapa kita tidak nampak. Bapa kita tidak nampak. Inilah hadis-hadis macam ni, penyelesaian dia. Kalau kita tak terima alam misal, sudah hijau. Tak boleh. Dia nampak, dia nampak. Tapi kalau kita terima konsep alam misal, selesai. Banyak orang lagu ni bukan so lah. Termasuklah orang Dajjal duduk keliling Kaabah, Nabi nampak juga. Jadi orang ni tidak tidur ni bukan mimpi ni, sedar ni tengok datang. Kalau kita kata mimpi, dia tidur. Mimpi dia tidur. Seperti baru ni kan, dia kata Ya'juj dan Ma'juj tu setara ni dah, terbukanya setara ni ke atas setara ni ke, dua isyarat dia tu. Jadi hak tu daripada tidur. Jadi orang kata, ada orang ulama lah maksudnya, kata hak ni dia tidur, mimpi lah. Tapi mimpi pun, mimpi Nabi pun wahyu juga. Dia mimpi ke dia sedar ke supa je. Supa je. Jadi wahyu belaka. Hak ni kita kena takwil lah. Kena takwil. Mana kalau bercanggah dengan hadis lain, kena takwil lah. Misalnya hak Dajjal masuk tawaf Baitullah tu, tawaf, boleh tawaf. Sedangkan dalam hadis yang lain dia kata tak boleh masuk dua tanah haram, dia boleh pergi belakang tempat lain. Tanah haram tak boleh masuk, usah kau nak tawaf. Jadi macam mana? Ni kita kena penyelesaiannya. Apabila kita terima alam misal, selesai. Iaitu ditunjukkan kepada Rasulullah suatu misal, yakni suatu contoh, perbandingan lah, benda hak lagu tu akan berlaku. Tidak semesti betul-betul tepat, mana kena takbir lah, takbir gitu. Jadi misalnya kalau Dajjal duduk tawaf tu, bukan Dajjal hak kata akhir zaman tu keluar tu, hak sebiji mata dia tu buta tu, bukan hak tu. Walaupun Nabi SAW nampak tu Dajjal tu lah, tapi maksudnya orang-orang hak support tu. Itu alam misal. Orang-orang hak support tu akan banyak duduk tawaf Kaabah. Lepas tu Nabi Isa pula duduk di belakang dia, duduk keliling. Kadang-kadang nampak dia duduk depan, kadang-kadang nampak dia duduk di belakang, duduk muka keliling. Maknanya bukan Nabi Isa. Nabi Isa tak ada di bumi. Ini orang lagu tu, pengikut dia, pengikut Nabi Isa. Orang jujur, orang molek-molek, orang mukmin sungguh. Dan orang rosak akidah dia,
merosakkan orang lain pula, akidah orang lain pula, ramai lagu tu. Itu makna dia. Makna dia gitu. Kalau tidak, lagu mana canggah jadi hadis canggah. Supaya juga ni dia nampak, padahal orang lain pakai kelis tak nampak, pada kata kena. Ni benda alam misal. Kalau alam musyahadah, alam ni banyak, alam barzah, orang yang mati tu dia masuk alam barzah lalu. Kekiranya kalau Tuhan buka nampak, tapi Tuhan tak buka. Tuhan tak buka kepada kita. Alam jin misalnya, tak nampak juga. Ada ketikanya dia menampakkan, Tuhan beri nampak. Nampaklah. Alam ni banyak. Tidak nanti alam tu, alam hak zahir ni pun, hak orang panggil alam musyahadah ni. Alam musyahadah ni mana nampaklah kita tengok dengan mata kasar ni. Hak kita panggil alam musyahadah ni pun berapa banyak, tak nampak. Kuman. Sampai dulu tak ada teori kuman ni, tak ada. Dia tahu. Bila manusia dicipta mikroskop, barulah nampak. Hak tak nampak tadi dengan mata kasar. Mana dengan pertolongan alat-alat tertentu boleh nampak. Tapi hak tu masih lagi dalam ruangan alam musyahadah lagi. Hak tu pun tak nampak. Bukan semuanya nampak. Bukan semuanya nampak. Kalau kita tengok, kita lah manusia biasa, tengok ke depan, tak nampak dah balik belakang. Jadi kalau ada cermin depan, nampak. Itu keadaan alam musyahadah ni pun dia banyak syarat dia. Kena cukup syarat baru dapat. Kalau kelih pun buka mata seluar-luarnya pun, kalau dalam gelap tak nampak. Musyahadah. Kalau buka rapor lah, nak buka rapor nampak tadi. Alam musyahadah tu pun banyak. Kita tak nampak. Usah kau nak cerita alam lain. Jadi hak ni alam misal. Alam misal ni dia nampak macam benda turun supaya hujan, tapi benda tu bukan hujan. Fitnah. Dia boleh takbir supaya orang mimpi boleh ikan banyak lah, pelik. Mana nak boleh piti. Itu takbir dia. Takbir di alam misal ikan piti. Mana dia gitu. Nak boleh piti. Mimpi pelik. Telaga tu lipoh. Tubik dengan ikan, dengan kapal, tengok pelik. Misalnya nak dapat kesenangan, kemewahan. Itu takbirnya. Kalau pergi tunggu telaga tu lipoh, tak lipoh pakai bila dah. Tak lipoh duduk setara tu. Tapi rumah kita dulu kita ingat telaga tu dia lipoh. Apa takbir lah tu. Alam misal ni dia dalam bentuk lain. Hak nampak tu dalam bentuk lain, kena takbir. Kena takbir. Dan orang lain tak nampak, duduk tepi pun tak nampak. Begitu. Tak nampak. Sebab benda-benda lain lah, orang-orang yang ada ilmu khusus, orang lain tak nampak, dia nampak. Dan benda ni nampak ni Tuhan buka ya, tak ada lah mana. Tidak jadi lebih ruhani dia, kita tak nampak jadi kurang. Aling gapo lagu tu, tok guru gapo tak nampak. Payah aku nampak tu. Misalnya tak boleh lagu tu, dia tidak menentukan darjat kerohanian seseorang tu. Benda ni hak gila tu nampak kena kira. Sebab tu dia suka, dia nampak sesuatu lah tu, kita tak nampak. Kalau nak kira pak kucing nampak dalam gelap, kita tak nampak manusia, jadi lebihlah kucing. Tak kira Tuhan nak beri nampak, Tuhan nak beri kepada seorang dia akan nampak. Dan hak tu tidak menentukan darjat atau makam kerohanian seseorang tu dah. Tak ada kena mengena. Hak tu orang panggil kasah tu dia benda selera tu je. Bukan menentukan, bukan menunjukkan darjat seseorang tu tinggi dari sisi Allah, tidak. Tu ramai orang tak faham tu. Dia ingat bila kasah tu kan tinggi lah tu. Tidak gitu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak ni, dia ada makna. Jadi kita kena terima lah alam misal. Kalau tidak susah lah. Nabi naik Mi'raj tu, jumpa dengan Nabi Adam lah, jumpa dengan Nabi Ibrahim lah, jumpa dengan Nabi Musa, duduk kacak galik-galik. Kan duduk Musa tu dikebumikan di bumi. Lain-lain pun begitu juga. Bagaimana hidup molek-molek? Alam misal. Selesai lah. Kalau nak tengok
teori alam misal ini dikemukakan dalam bentuk yang paling baik, paling lengkap, paling kemah dengan dalil-dalilnya. Tengoklah kitab Hujjatullahil Balighah, di permulaan Hujjatullahil Balighah tu dia royak bab alam misal. Situ tepat dia, tengok situ. Bukan alam misal ni khayalan dah, saja ulama kata dah, dia ada dalil, memang ada asas, ada asas. Dan kita kena terima hak tu baru boleh selesai banyak hadis. Kalau tak terima hak tu, banyak benar sakok. Banyak benar sakok. Dengan sebab tu, kalau kita jumpa lah setengah-setengah orang dia muskil, dia kata yaqazah. Orang cerita yaqazah ke sibuk gagal. Jumpa dengan Nabi dalam sedar. Lepas tu dia marilah dalam kitab tu, dalam kitab ni memang sungguh ada sungguh dah. Sebut Jalaluddin As-Suyuti berapa puluh kali jumpa dengan Nabi dalam sedar. Dia tidak faham. Tu alam misal, kena faham. Bukan alam musyahadah. Tak ada alam musyahadah Nabi mati dah. Kalau alam musyahadah kita jumpa dengan dia, jadi sahabat pula kau kita dah. Jadi sahabat lah. Dan alam musyahadah betul-betul supaya dia hidup dulu, mana boleh lagu tu. Tak ada. Kalau ada betul lah dia kecek, dia royak lagu tu, itu alam misal. Sekiranya orang lain ada sebelah dia pun tak apa, gitu, selesai lalu lah. Lepas tu kita kata Syah Waliullah sendiri pun berapa banyak dalam kitab-kitab dia, dia sebut dia jumpa dengan Nabi, duduk kecek gini-gini. Waktu alam misal, selesai lalu. Lepas tu kita nak tengok betul ke tidak betul. Dan dia orang alim, dia orang juru, dia orang taat, dia tak kena nak kacau pelawak. Cuma kita lah kena faham waktu tu alam misal. Lepas tu kalau orang kata dah, faham, masing-masing nak tahu, biar je tahu. Kalau pelawak berdosa, masuk neraka, gitu. Begitu. Kalau pelawak dosa. Hak kata syaitan tak boleh berupa dengan Nabi ni dalam mimpi. Kalau tidak mimpi, boleh jadi dia berupa. Beringat sikit. Jangan duduk sedap hati kata jumpa dah. Takut syaitan. Hak kata tak boleh berupa tu dalam mimpi. Dia royak dah dalam mimpi, bukan Nabi tak. Hak tu kita kena tengok budak lah, orang tu dia setara mana, molek ke tidak. Kalau daripada awal sampai ke akhir kehidupan dia molek dan dia akui sebagai molek, tu. Kalau orang tu dia tak molek, dia akan nyata, dia akan tubik ke mana-mana. Hak dakwa-dakwa lagu tu tak lambat. Tak ada selama mana tubik rahsia dia. Sebab tu tak boleh main benda ni, tak boleh main. Dan itu termasuk dalam berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama Rasulullah, dia kata dia jumpa, padahal dia tak jumpa. Supalah dia rekod hadis juga, bermakna dia telah siapkan tempat dia dalam neraka. Telah ikut. Tak ada kelebihan, Kalau mimpi boleh pakai. Kalau kata jumpa gini, tak ada jaminan. Cuma kita kena tengok tu lah. Kita kena tengok siapa kesuk molek ke tidak orang ni. Siapa kesuk dia molek, dia menjaga sunnah Nabi SAW. Dia hidup mulia, tak ada bawa ajaran-ajaran pelik-pelik sesat, tak ada. Betul. Salah seorangnya Jalaluddin As-Suyuti. Kita terima. Tapi itu alam misal. Dan alam misal belum tentu lagi. Kena ingat, hak mari dalam alam misal, kalau kata Nabi sekalipun belum tentu. Boleh jadi syaitan boleh berupa. Hak kata tak boleh berupa tu dalam mimpi. Apa ikut? Hak orang kata yaqazah tu maknanya sedang gini jumpa. Tu tak ada. Tak ada lagu tu. Dalam keadaan sedar. Kalau sedar orang lain nampak lah. Ni tak nampak, dia seorang nampak. Itu alam misal lah. Lepas tu kalau syaitan berupa pada dia percaya Nabi dah. Lepas tu ajar macam-macam, dia pun pakar. Dia tak faham, tak tengok dalam kitab ni canggah ke tidak hak tu, hak ajar tadi. Kalau orang alim sungguh, royak tu dia akan banding dengan hak dia mengaji dah. Bercanggah tak boleh pakai. Kalau tak bercanggah boleh. Tapi kalau orang lebih kurang tu, mari lagu tu dia percaya sebagai Nabi, katakanlah alami salah kita kata.
Bukan Nabi hak ajar kepada dia. Dia pegang sungguh hak tu. Dia tinggal ni hak ada dalam hadis ke apa. Situlah nak jadi punah. Situlah nak jadi punah. Tak apalah. Nabi SAW nampak ni di celah-celah umum. Di celah-celah umum. Lepas tu dia kata, wa hadha isyaratun, Imam Nawawi kata, dia sebut hak ni takbir dia. Kalau kita kata nak takbir lah ala misal tadi, hak Nabi nampak tadi tu gah apa makna dia. Isyarat kepada peperangan-peperangan yang berlaku di kalangan mereka, seperti peristiwa Jamal, Siffin, Harrah, pembunuhan Sayyidina Uthman, pembunuhan Husain, dan lain-lain lagi. Dan dalam hadis ni ada mukjizat Nabi SAW yang terang. Ada dia raya. Tapi kalau kita perhatikan dalam kitab ini dalam syarah Nawawi, dalam syarah-syarah lain tak sebut semua. Misalnya kalau Jamal tu tidak berlaku di Madinah. Siffin tidak berlaku di Madinah. Ni Nabi SAW kata di celah-celah rumah kamu. Kamu tu mana ada di Madinah. Hak munasabahnya peperangan Harrah. Hak tu berlaku di Madinah. Dan ramailah juga mati. Pembunuhan Sayyidina Uthman itu berlaku di Madinah. Betul. Peperangan Harrah ni mana? Iaitu inilah Ibnu Zubair dakwa jadi khalifah kan, perang dengan khalifah di Syam zaman Abdul Malik, zaman Abdul Malik bin Marwan. Perang besar. Dan semasa Yazid suruh pergi kepung Madinah ke apa tu, hak tu Madinah. Begitu juga pembunuhan Sayyidina Uthman di Madinah. Ada pembunuhan Husain, itu tak ada kena-mengena dengan Madinah. Itu berlaku di Karbala, jauh tu, di Iraq. Supaya juga peristiwa Jamal, Siffin ke apa itu jauh di Iraq, bukan di Madinah. Sedangkan kalau kita perhati hadis ni, dia kata di celah-celah rumah kamu. Kamu tu maksudnya orang Madinah. Lebih sesuai begitu. Lebih sesuai begitu. Dengan sebab tu, kalau kita tengok dalam syarah-syarah yang lain, dia tak sebut ni. Dia pilih-pilih. Bukan semua yang disebut oleh Imam Nawawi ni diulang pula oleh orang lain. Tidak. Sebab mengambil kira tadi lah. Itu maksud Nabi SAW. Dah kalau Sayyidina Uthman tu nak boleh kau dia tu terbunuh tu, orang kepung rumah dia tu mari daripada segala penjuru. Mari perusuh, orang panggil perusuh-perusuh ni, kepala-kepala dia mari daripada Mesir, mari daripada Iraq, mari daripada Atom, kepung rumah dia tu berapa hari kepung. Di situlah nampak dia celah-celah rumah tu. Memang di Madinah waktu peristiwa tu berlaku. Jadi kiranya itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Pada ketika dia kata ni tak berlaku lagi, dan kemudiannya memang berlaku. Memang berlaku. Itulah yang dikatakan mukjizat Nabi SAW. Kemudian seterusnya, riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, akan ada banyak fitnah. Orang yang duduk dalam fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Sesiapa yang mengintai-ngintai ataupun nak tengok fitnah tu, fitnah juga nak tengok dia. Gitulah asal makna dia. Maksudnya fitnah akan menyeret dia. Gitu. Dan sesiapa yang ada tempat lari, dia kena berlindung lah. Dia kena lari lah. Jangan duduk di situ, jangan turun di situ. Ini fitnah ni kalau kita perhatikan, hadis ni lah yang dipegang oleh berapa ramai sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, ramai lagi sahabat-sahabat tak terlibat. Sama ada dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, tak mesti. Dia ingat ni. Lepas tu hak pergi perang. Hak pergi perang tu mana dia bagi dia istihad dia hak ni alik betul. Hak tu dia sokong. Ada kedua alik tu ada, alik ni ada.
Jadi dia berasa hak ni betul, hak tu salah, dia kena tegakkan yang betul. Berdasarkan ijtihad dia tu, kalau dia tersalah pun dimaafkan. Kalau dia tersalah pun gitulah. Tapi setengah-setengah ramai bukan itulah, termasuk Abu Musa al-Asy'ari, Ammar bin Al-As tak sih terlibat. Itu dalam sejarahnya mereka tak sih terlibat. Sebab apa Nabi pesan dah duduk lebih baik daripada berdiri. Ad-Dawudi kata di sini maksud dianya orang yang paling sedikit terlibat. Kau molek. Kalau paling banyak tu kau tak molek. Itu maksud Nabi buat perbandingan yang berlari, yang berjalan, yang tidur, yang duduk tu. Maksudnya peringkat orang-orang yang terlibat tu tidak sama. Kau banyak terlibat, kau tak molek dalam fitnah ni. Hak moleknya paling sedikit terlibat. Mana kalau tidur tu tak khabar. Kalau sedar saja, tidak tidur, sedarnya dengar lagi, tak boleh, tak molek lagi. Dia kata gitu. Setengah-setengah ulama yang lain pula, mereka mengatakan ni gambaran ni, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan ke apa ni, ini maksudnya menjauhkan diri tu berbeza-beza. Perbuatan menjauhkan diri daripada fitnah ni berbeza-beza. Ada yang cepat lari, ada yang kuat lari, ada yang tak usah langsung. Itu maksud dia di sini. Tak usah dengar langsung lah, tak usah terlibat langsung. Itu maksud Nabi SAW di sini. Dan kalau anda boleh lari, dia lari. Ni kalau sama-sama Islam, fitnah ni maksudnya sama-sama Islam. Nanti akan ada dalam bab akan datang, dia sebut Nabi SAW hak dia minta, antara hak Tuhan tak terima, Tuhan tak terima, dia ayat selalu mana tak boleh, mana hikmat dia, takdir dia, hak sudah tetap dah, tak boleh ubah. Dia tak terima hak tu. Yang ni orang Islam ni sama Islam ni tak bala. Hak tu Nabi minta orang Islam jangan kemarah, merata mana-mana pun kena kemarah. Tu Tuhan terima. Minta tu terima. Hak ni tak boleh. Patut pun ada balas sama kan, sana sini tu. Balas tu kadang-kadang siapa apa kan. Walau bagaimanapun dia bagi panduan dah. Ni lah panduan. Kalau berlakon ni, nak ambil sikap ni, jangan terlibat. Terutamanya kalau dalam perebutan kuasa kan, nak meretah ni, nak kedudukan ni, tu kena beringat benar. Yang sahabat terlibat dulu, ada yang masuk balik Ali, ada yang masuk balik Aisyah, balik Talhah ke apa, ada yang masuk balik Muawiyah dalam Siffin. Itu mengikut dia yakin hak ni betul, hak ni betul, hak tu salah. Gitulah kita kena faham gitu. Ahli sunnah faham gitu. Dan orang yang tak usah terlibat, dia pegang dengan hak ni, dia pegang dengan hak ni. Ini panduan Nabi SAW. Ini kalau kita kata fitnah ni hak maksudnya perbalahan, pergaduhan, peperangan sesama Islam. Kalau tidak gitu, sebab dia kata fitanun, bukan satu saja fitnah, banyak fitnah ni. Kalau kita mengambil kira yang lain-lain lagi, boleh jadi banyak lagi hak lain-lain, hak tak ada lagi, baru tubik zaman kita. Kalau kita kata fitnah ni hak perang sama Islam, sahabat dulu habis dah cerita, tak ada kena-mengena lah kita. Jadi tidak kata satu fitnah, banyak fitnah. Sebab itu dalam riwayat yang lain ada banyak fitnah. Salah satunya perang di antara orang Islam. Salah satu. Mana fitnah ni banyak. Fitnah ni mana ujian ataupun sesuatu yang boleh menggugat iman kita. Itu nombor satu sekalinya. Dalam Islam ni iman tu nak jaga benda lah, nak suruh selamat. Kalau tergugat tu, itu fitnah lah. Ikutlah dalam bentuk macam mana pun, dalam bentuk pitih ke, dalam bentuk orang perempuan ke atau orang lelaki ke, dalam bentuk kedudukan ke, pangkat ke, boleh berlaku. Boleh berlaku fitnah ni. Jadi luah lah. Jadi luah. Jangan kita kira sebagai ramai-ramai kelompok kumpulan, tidak. Tak mesti. Setiap orang mungkin akan diuji dengan
ujian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kena hadapilah benda ni. Bila berlaku tu dia kena begitu. Jangan tuai kan, jangan terlibat, jangan pergi. Jangan pergi. Jadi fitnah ni ada semua lah. Fitnah ni kita kata fitnah perzinaan. Fitnah sebab zina tu haram, dosa besar. Tu yang larang benar. Lepas tu hukumannya berat. Dalam dunia pun berat, di akhirat pun berat. Tiba-tiba mudah tu. Kalau sampai learn ni misalnya mudah, fitnah. Kita segar, kita ada piti, kita boleh ikhtiar. Kalau orang lain tak boleh pergi luar negara, kita boleh pergi. Misal saja kita kata. Jadi boleh. Dia itulah fitnah. Dengan adanya gambar-gambar macam-macam je gambarnya. Sekarang ni dunia, kalau dia orang panggil komputer sekarang ni, internet sekarang ni terdedah banyak sangat. Boleh berhubung, boleh nak berjanji, boleh berlaku. Nak bangsa mana boleh berlaku. Fitnah. Fitnah. Lepas tu siapa kita lah. Kalau sampai itu negeri orang putih lah lagu tu. Negeri orang putih lah lagu tu. Ada majalah orang telanjang. Majalah orang telanjang tak ada gapo dia. Lah ni dalam setiap buah rumah masuk lakon dah. Fitnah tu. Jadi nak lagu mana? Lagu ni lah. Inilah langkahnya. Mana orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada berlari. Mana kita kena menjauhkan diri sedapat mungkin daripada benda-benda ni. Kena kawal diri. Kawal anak beranak, keluarga kita. Kawal belaka. Itu maksud. Jadi luaslah fitnah tu. Fitnah tu luas sangat. Jadi kalau kita ni tu nak banyak lagi contoh-contoh lain dalam dunia ni. Kalau nak kita nak sesuaikanlah hadis ni. Misalnya ketika orang tunjuk perasaan, perintah berkurung. Hak duduk dalam rumah tu lebih selamat, lebih baik. Tobik kena bedil lalu. Tobik kena bedil lalu. Jadi hak duduk senyap, hak cari tempat perlindungan itu lebih baik daripada berjalan tobik bersia-sia. Tahu-tahu kena bedil kau. Kita tak tahu gapo. Kalau hunggah pun dia sangka lagu lain pula. Dia sangka kita salah. Bedil juga. Jadi semua tak kena. Hak moleknya duduk tepat selamat dalam keadaan lagu tu. Tu nampaklah fitnah tu lagu mana. Kadang-kadang sebuah negara ni sampai jadi gitu. Kita ni lama dah tak ada lagu tu kan. Alhamdulillah, mujur. Kalau tidak kat kereta berkurung sana, kereta berkurung sini. Dah. Orang tubik tak kira siapa-siapa. Kena. Itu semua fitnah berlaku. Jadi fitnah berkait dengan agama, akidah, fitnah berkait dengan keamanan, keselamatan, apa tergugat, itu yang berlaku. Itulah yang dimaksudkan dengan fitan. Luas. Seterusnya hadis yang sama, cuma dalam riwayat ni dia ada tambahan. Nabi kata ada semaya, antara semaya tu satu semaya yang mana kalau siapa-siapa terlepas semaya tu serupa dengan dia kekurangan ahli keluarga dan harta bendanya. Maknanya ada anak 7 orang gitu. Mati kan. Tu kurang tu. Bahasa lagu mana? Bahasa lagu mana? Tanya orang yang mengalami benda tu lah. Sedih kan? Sedih. Berasa kurang. Kalau mati 2 orang, kau kurang. Hak ni mati gini, hak ni mati gini pula. Yang teruk-teruk keadaan mati tu. Lagilah hak ni mati lemah, hak ni mati aksiden, hak ni mati gini. Tu kalau 7 orang kurang jadi tinggal sikit pun sedih dah. Kalau 2 orang ada tu.
Seorang tu mati, apa-apalah, tinggal seorang, sedih dah. Kalau seorang lagi mati pula, ada ada. Ramai manusia ni mengharapkan anak cucu lah. Tak ada tengok anak cucu. Anak cucu mati dulu lagi. Dia tua dah, sedang molek setua. Tak boleh lah nak beranak pun, nikah lain pun tak boleh dah anak. Macam mana perasaan? Macam mana perasaan? Harta begitu juga, ada harta banyak hilang. Hak ni terbakar hang. Hak ni kena curi kau orang. Hak ni kerugian, kena bayar gitu gini, macam-macam lah. Bahasa lah ke mana? Bahasa kan? Kekurangan, kerugian, sedih, bahasa. Jadi tinggal semayang tu pun hakikatnya lagu tu lah. Lagu tu lah. Saya seseorang tu akan berasa begitu. Apabila dikurangkan pahala dia tu, dikurangkan pahala dia berasa sedih lagu tu lah. Nak suruh mudah faham. Contoh dia buih tu, kira-kiranya saya akan lagu tu lah juga sifatnya. Balasan dia tu, gapo dia semayang gapo ni. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan semayang asar. Semayang asar. Jadi nak menunjukkan semayang tu ditekankan sangat, kena jaga semayang tu, jangan sampai terlepas semayang asar tu. Sebab apa? Kalau terlepas, ginilah jadi. Ada juga, ini kalau kita baca wutira ahlahu wa malahu, ada juga dalam setengah-setengah riwayat tu wutira ahluhu wa maluhu, macam gitu. Kalau baca lagu tu bermakna ahli keluarga dia, harta benda dia ditimpa bencana. Diberasakan lebih kurang je maksud dia. Kalau pergi jauh tu lebih kurang, tapi dari segi terjemahan dia gitulah. Ahli keluarga dia ditimpa bencana, macam mana perasaan? Gitulah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, akan ada fitnah. Orang yang tidur pada ketika berlaku fitnah itu lebih baik daripada jaga. Kalau jaga khabar juga, kalau tidur tak khabar kau satu, tak tahu kau satu, tak tahu kau satu tu lebih baik lagi, lebih baik. Hak jaga lebih baik daripada yang berdiri. Hak berdiri lebih baik daripada yang berlari. Sesiapa yang dapat tempat berlindung atau tempat bersembunyi, dia kena bersembunyilah dalam keadaan lagu ni. Dah banyak lebih tenang dunia ni. Baca dalam surat khabar, baca dalam surat khabar. Sekarang ni baca dalam internet dah. Nak kekayaan ni cepat lagu ni, kita pun masuk. Tahu-tahu rugi dah. Habis balah dengan anak-anak, wara-wara, jiran tetangga, sahabat anda balah pasal nak cepat kaya. Terpengaruh nak tadi. Fitnah lah tu. Fitnah dah tu. Kalau dengar pun tak lekat duduk dengar. Khabar kan, khabar sedar, jaga dengar. Lepas tu tengok, memang boleh kereta sungguh benar. Saing dia. Ni masuk macam mana? Nak masuk kereta. Kalau dengar baik tidur tak khabar satu. Mana tak ambil tahu langsung. Gitu maksudnya. Kalau peringkat mana-mana pun, kalau kita ambil tahu atau kita terlibat, teruk kita kena lah. Kadar masing-masing akan kena. Contoh saja, contoh saja. Ada ayatnya, fitnah lah kau tu. Habis jual tanah ni, gada, gotu gada kau ni, kerana terpengaruh tadi. Fitnah, kita tak lekat duduk. Nak kata pasal apa tengok orang senang, nak senang. Yalah dah tu. Yalah dah tu. Fitnah berlaku lah. Jadi hak tak terlibat lebih baik daripada yang terlibat. Walaupun sikit, walaupun dengar, walaupun dengar pun kita kata. Begitulah. Habis itu. Kemudian riwayat daripada Uthman Ash-Shaham, kata dia, saya dengan Farqad As-Sabakhi
pergi bertemu dengan Muslim bin Abi Bakrah. Abi Bakrah ni sahabat Nabi, anak dia ada nama Muslim. Jadi hal ni antara hadis Muslim yang dipertikaikan. Setengah-setengah ulama kata ni dhaif, hadis Muslim tak kuat. Sebab apa? Sebab Uthman Asy-Syahham itu dipertikaikan oleh ulama. Ada yang kata dia dhaif, ada yang kata dia dhaif. Imam Nasa'i kata dhaif, Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dhaif. Ni termasuk dalam hadis Muslim ni kan tinggi kan? Ada kau tinggi ni termasuk lagu ni? Tak. Kau ni tak termasuk. Ni Imam Muslim kemukakan sebagai syawahid dia. Syawahid dalam bab syawahid orang panggil ni. Dalam bab syawahid, bukan dia jadikan ni sebagai asas riwayat. Kalau kita jumpa lagu ni pertikai. Supaya juga Farqat As-Sabakhi tu, kebanyakan ulama hadis kata ni dhaif, perawi dhaif. Jadi patut Imam Muslim mari ni kena ingatlah, hak Muslim hak kata tinggi tu, darjat dia tu bawah sikit pada Bukhari, tak termasuk ni. Jangan kira ni. Jangan kira ni. Hak ni sebagai penyokong saja. Benda asas dia sudah ada dah, hak tadilah asas dia. Kalau kita perhatikan lebih kurang isi dia. Dan Imam Muslim biasanya hak lagu ni dia letak di hujung-hujung bab macam ni. Dia letak di hujung-hujung bab, bukan di permulaan bab. Itu kaedah dia. Jadi nombor 2 orang ni pergi jumpa dengan Muslim yang duduk di kebun dia. Masuklah dalam kebun tu, nak jumpa dengan dia. Lepas tu kami pun tanya dia, adakah kau ada dengar apa-apa ayah kamu cerita tentang fitnah, berupa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dia kata ada. Ayah dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu fitanun, sesungguhnya akan banyak berlaku fitnah. Ala, ketahuilah, kemudian akan ada satu fitnah. Mana banyak-banyak tu ada satu fitnah. Orang yang duduk mana tak terlibat lah, tak terlibat belakang ni. Kalau nak kira ni tak terlibat belakang, tapi hak ni paling jauh mana. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ketahuilah, apabila turun, menimpa ataupun berlaku fitnah itu, sesiapa yang ada unta, dia kena pergi dekat unta dia, cara ke unta dia lah. Sesiapa yang ada kambing, cara ke kambing lah baik. Sesiapa yang ada tanah, dia pergilah ke kebun dia, tanah dia tu, itu lebih baik. Lepas tu ada orang kata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia tak ada kambing, tak ada unta, tak ada tanah? Pedang ada. Ambil pedang tu, katuk. Hak mata pedang, hak tajam tu katuk atas batu, biar jadi tupul, biar jadi gelebek lah, kita tu gelebek. Mana kalau tetok orang tak putus. Maksudnya gini, mana perang ni. Perang sama sendiri lah, perang sama sendiri. Jadi Nabi SAW tak kena benar, balas sama sendiri ni. Tak kena, tak saya benar, tapi benda tu dia minta dah dengan Tuhan, Tuhan tahu. Mana benda ni hikmat Tuhan ada di situ. Takdir tu qada dia tu mubram tu mana tak boleh ubah. Siapa minta tak boleh. Jadi hak ni kena berlaku lah sesuai dengan hikmat Allah SWT gitu. Lepas tu dia melarikan diri, kalau boleh melarikan diri, kalau boleh lari. Jangan duduk tepat ada fitnah tu. Ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Dia 2-3 kali dia kata begitu. Maknanya kira-kira benda ni diperintahkan Allah SWT supaya Nabi SAW sampaikannya kepada umat. Jadi dia sahabat dah lah ni. Dia tanya Tuhan, koyak dah ke ni? Kira koyak dah ke ni? Gitu. Koyak dah lah kira-kiranya. Ada satu orang kata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya dipaksa dan dibawa ke dalam sah perang tu, ataupun kepada salah satu daripada 2 pasukan tu, tiba-tiba ada seorang tetok saya, ataupun seorang panah, lepaskan anak panah kepada saya, kena saya mati, lagu mana?
Maknanya saya tak sedar, tak saya terlibat dah. Tiba-tiba orang buat gitu ke saya. Lagu mana? Dosamu, dosa dia boleh ke dia. Dia bukan menanggung dosa dia saja, dosamu pun pergi ke dia. Mana mu lebih baik lagi. Sebab apa? Dosamu orang lain tanggung situ, pergi ke dia. Dan dia akan jadi ahli neraka. Mu tak sanggup lah. Kalau mu mati pun tak apa. Mu mati pun tak apa. Mati dalam keadaan bersih, tidak berdosa. Orang hak terlibat itulah yang berdosa. Dalam keadaan kamu melarikan diri, dah tak sedar, tak terlibat, tiba-tiba kena juga. Boleh lah, boleh kau orang tu. Gitu. Dalam riwayat hal satu lagi juga daripada Uthman Ash-Shaham tadi, dia ada hak seperti tadi juga, cumanya sekat mana? Sekat ini stata'an najat. Ada pun hak selepas pada tu tak ada. Apa dia? Hak tu kalau dia tak ada unta, tak ada kambing, tak ada. Nampak kan? Nabi kata ambil pedang, kata di batu biar tumpuk pedang. Lepas tu kalau dia boleh menyelamatkan diri, lari, dia lari. Sekat tu je hadis. Hak sah lagi, ini sekat tu. Hak selebihnya Allahumma hal ballagtu dan seterusnya sampai ke akhir tu tak ada, berdasarkan riwayat hak satu lagi ni. Itulah yang Imam Muslim sebutnya. Tak ada tu. Jadi sekat tu saja. Itulah langkah yang sebaik-baiknya. Langkah yang sebaik-baiknya diambil oleh seseorang. Lepas tu Imam Nawawi ada komen di sini. Qila al-murad kasru as-sayf haqiqatan ala zahir al-hadith liyasudda ala nafsihi bab hadha al-qital. Dia kata hak ni makna patah pedang sungguh lah, tupu pedang sungguh. Maksud Nabi kata ni ya'bidu ila sayfihi fayaduqqu ala haddihi bihajar ni, maksudnya patah pedang ke ataupun tupu pedang ke, memang gitu sungguh lah yang dikehendaki. Supaya apa? Supaya tertutup pintu peperangan itu untuk dia. Tak boleh nak perang lah ke mana? Nak perang lah ke mana? Tak ada. Gitu. Setengah ulama kata ini majaz, ini termasuk dalam majaz, yang ni bahasa pinjaman ni, kiasan. Maksudnya tidak berperang. Sebab kalau kita kata pedang, orang lain ni tidak guna pedang, guna peluru misalnya, kita kata peluru tu buat tahu belakang peluru, gitulah. Tak ada guna tu pun benda tu benda tidak tajam. Tak ada guna. Maksudnya tidak terlibat. Jangan melibatkan diri. Ada alat-alat yang boleh membunuh tu kita buat. Ataupun kita biar jadi tak boleh guna lah. Tak boleh guna. Itu maksudnya. Tidak khusus dengan pedang. Pedang tu satu contoh saja. Yang zaman itu orang guna pedang. Pasti tak semua orang guna pedang. Kalau ada benda lain tu kena selamatkan diri lah. Jangan sampai kita terdorong melakukan pembunuhan sesama kita Islam ni. Bunuh orang Islam ni berat. Dalam Quran dia sebut fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Tak ada dia sebut kekal dalam neraka ni. Dosa zina tak ada sebut kekal dalam neraka. Minum arak kau ni walaupun dosa besar belaka, tapi tak ada sebut. Tapi bunuh orang Islam dengan sengaja, balasannya ialah jahannam, kekal dia di dalam. Tu berat. Sebab tu mana kena beringat benar ni hak ni. Dan Nabi SAW pesan juga benar ni. Wal awal asah. Imam Nawawi kata awal tu lebih sahihnya. Maknanya tu pedang tu. Begitu juga kalau ada senjata lain biar tak boleh guna lah, gitulah maksudnya. Itu yang pertama tu. Kalau yang kedua tu maksudnya majaz dengan makna meninggalkan perang, tidak pergi perang. Kalau benda tu ada juga, boleh jadilah kita kalau terdesak kita guna juga. Ini makna tak boleh guna. Tak boleh guna dah benda tu. Hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya dan selepasnya, kata Imam Nawawi,
Termasuk antara hujah yang dipegang oleh orang yang berpendapat tidak boleh perang di zaman fitnah, apa hal sekalipun. Dalam keadaan lagu mana sekalipun tak boleh perang kalau sama sendiri. Hujah dia mana? Inilah hujahnya, kata Imam Nawawi. Ulama berbeza pendapat tentang perang di zaman fitnah ni sama sendiri ni. Satu golongan kata tak boleh perang kalau sama-sama Islam, walaupun masuk ke dalam rumah dia dan nak bunuh dia, dia tak boleh nak pertahankan diri pun tak boleh. Ni ada satu golongan kata gini. Gitu. Walaupun orang nak pergi bunuh dia tu muta'awil. Muta'awil tu mana dia ada pendapat dia lah, mana boleh bunuh tu. Dia berada di pihak yang benar ke? Tak boleh, dia tak boleh juga. Ini mazhab Abi Bakrah As-Sahabi radhiyallahu anhu dan lain-lain. Ini kan Abi Bakrah, banyak riwayat-riwayat ni dia tak benar. Kalau perang sama Islam, Ibnu Umar ke apa tak sih? Apa dia, kalau orang ajak perang dia, kita perang lama dah. Hak sepatut kita perang dengan orang kafir, sama sendiri tak sih. Biarlah lagu mana orang kata nakuk, orang kata gapo pun, tak sih kalau sama sendiri. Jadi kalau nak kata pok-pok dia ni apa ni takut mati, dah tak takut mati, lama banyak mana dah perang zaman Nabi. Hak tu hak perang hak betul. Ni sama sendiri ni tak jelas. Ni mazhab dia. Ibnu Umar dan Imran bin Husain dan lain-lain berpendapat dia tak boleh masuk, tak boleh terlibat dalam perang. Tapi kalau orang mari tekan ke dia boleh pertahankan diri. Sekadar tu ya. Sekadar tu. Dua-dua mazhab ni, dua-dua pendapat ni sepakat tentang tak boleh terlibat dalam semua peperangan yang berlaku sama Islam. Begitu. Fi jami'i fitanil Islam. Semua tak boleh. Jadi ada dua. Satu, yang pertama tu nak pertahankan diri pun tak boleh. Ikutlah dan demo siapa hati nak bunuh kita, adik-adik demo sendiri. Ikut. Kita tak boleh lawan, tak boleh ikut. Tak boleh angkat tangan sikit pun tak boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Ibnu Umar kata kadar pertahankan diri tak. Kita tepih, kalau kita kata tepih dan kita padas silap kan dia, misalnya kita kata dia bahaya kau tu, kita tepih kau ni, tepih saja, jangan bui. Jangan buai lah ke dia, tepih saja. Gitu, itu yang boleh. Abu Hola lah ke dia tak boleh, ikut lah. Boleh lari gitu. Ini dua ni. Dia kata kebanyakan sahabat dan tabi'in dan kebanyakan ulama Islam mengatakan wajib menyokong pihak yang benar di dalam fitnah, di zaman fitnah, dan terlibatlah bersama dia dalam menentang orang-orang yang memberontak. Orang-orang yang memberontak. Seperti mana firman Allah SWT, faqatilul lati tabghi al-ayah, hingga ke akhir ayat. Kamu perangilah, kamu lawanlah, tentanglah orang-orang yang memberontak. Begitu. Inilah yang betul. Inilah yang betul, kata Imam Nawawi, dia sokong ni. Hadis-hadis tadi untuk dipakai oleh orang yang tidak nyata kepada dia. Siapa dia? Alik mana hak betul? Kalau tak nyata, hak mana hak betul, tak boleh terlibat sungguh lah. Kena pakai hadis tadi lah, tak boleh terlibat. Tapi kita jelas, kalau kita jelas hak ni hak betul, hak ni tak betul, ni salah. Kena sokong yang betul. Kena sokong hak betul, kata tu. Hadis-hadis tadi tu kepada orang-orang yang tidak jelas hak mana alik betul, hak mana alik salah, tak jelas. Kalau jelas, dia kena sokong hak betul. Ataupun nak perang di antara dua golongan yang kedua-duanya tak betul, zalim, tak boleh terlibat. Kedua-dua pihak tu zalim kedua. Kalau naik waktu pun
Kalau naik hak tu rima, kalau naik hak tu boyo. Mana terlepas daripada mulut rima masuk mulut boyo. Kalau lagu tu tak sah terlibat juga, tak sah terlibat juga. Kalau tak nyata ahli mana hak benar pun tak sah terlibat juga. Atau nyata kedua-duanya tak boleh, tak sah terlibat juga. Gitu. Kalaulah kita nak pakai pendapat golongan yang pertama tadi, nescaya akan meluaslah kerosakan dalam masyarakat dan akan jadi naik muar lah kata. Orang-orang hak zalim, orang-orang hak tak betul ni, dia beranilah buat apa-apa. Sebab apa? Tak ada orang yang nak membela ahli hak benar. Begitu. Jadi tak boleh. Kalau hak tak betul, kita kena tentang, kena sokong lah mana-mana golongan yang menentang hak tak betul. Gitu. Jadi adalah hadis-hadis tadi maksud takbir tu lari gitu gini tu, kalau tak jelas atau kedua-duanya tak boleh. Gitu. Dan kedua-dua walaupun Islam, kedua-duanya atau satu libat lah. Kecuali kalau kita yakin hak ni naik, hak ni lebih molek, tak apa, boleh lah kalau gitu. Kemudian babnya babun idza tawajahal musliman bisayfayhima. Sekat dulu wallahu a'lam.